Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pada yang terhormat pengurusi Masjid Syakirin yang saya kasihi, kepada segenap asatizah, para alim ulama, para imam di masjid yang mulia ini, wabil khusus kepada segenap hadirin wal hadirah hafizahullah. InsyaAllah pada pagi yang mulia ini kita berada pada fasal yang ke-23, iaitu menerangkan tentang sampai atau usul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alifur rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi, amin. Fasal ke-23 sampai kepada Allah. Al-'amilu la yakadu yakhlisu min ru'yati 'amalihi. Orang yang beramal hampir tidak mampu membersihkan dirinya daripada melihat kepada amalannya dengan menisbahkan amalan kepada dirinya. Disyarahkan di sini, orang yang beramal akan sentiasa melihat amal perbuatannya kerana dia melakukannya untuk mendapat balasan dan ganjaran terhadap perbuatannya. Jadi ini amil. Orang yang beramal, kita semua beramal, tapi kita mesti dan masih, bukan mesti itu kena, tapi lazim bagi kita yang bagi pemula ini, bagi beramal ini, akan melihat amalan kita. Kalau paling teruk, hebatnya aku boleh beramal. Paling elok, alhamdulillah aku dapat beramal, Allah bagi aku banyak pahala. Kedua-dua ini masih belum mendapatkan syuhud yang sebenar, syuhud yang sejati. Bukan nak kata yang kedua itu pun dosa dan sesat, bukan. Dia berarti dia belum dapat susul kepada Allah SWT, belum dapat nikmat baqa dan fana, belum mendapat nikmat merasakan hakikat tauhid af'al Allah, belum merasakan benar-benar divine presence, hudur ilahi. Orang yang betul-betul dalam hatinya hanya ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana dia masih melihat dia yang beramal. Dia masih menyadarkan ada perbuatan dan perbuatan itu adalah dia, bukan Allah. Berarti dia belum mendapat manisnya iman. Dia dah dapat kebenaran iman, tapi dia belum merasakan iman kepada Allah itu dia benar-benar mengisahkan Allah dalam zatnya, sifatnya dan perbuatannya. Dan memang susah untuk menanggalkan rasa melihat amal pada diri dia, itu susah. Sebab zahirnya mata kita melihat dengan mata zahir, basar. Kita belum melihat dengan basirah, mata hati. Al-Habib Abdullah Al-Haddad, Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, seorang Sayyid Al-Habib
yang saya banyak kali buka kitab dia dekat sini. Kitab Akidah Islam, pecahan daripada kitab An-Nasaih Ad-Diniyah. Itu dia ambil daripada kitab karangan Al-Imam Habib Abdullah Al-Haddad. Beliau adalah salah seorang ulama yang sejak kecil diambil basar dia, mata dia. Jadi dia buta umur 3 tahun. Dia terkena penyakit, sejenis penyakit menyebabkan dia itu buta ketika umur 3 tahun. Akan tetapi Allah bagi dia basirah, mata hati kepada dirinya sejak kecil. Dia seorang ulama zahir, bukan majzub. Ada ulama yang seperti ini, walaupun mungkin tidak buta, diberi basirah, tapi dia majzub. Contoh dia As-Sayyid atau Sayyidi Sidi Abdullah Sidi Ibn Ajibah, Abdul Aziz bin Ajibah. Sidi Abdul Aziz Ad-Dabbagh. Sidi Abdul Aziz Ad-Dabbagh. Dia seorang ulama sufi yang hebat daripada Fes. Tapi dia majzub. Majzub itu dia nampak tak normal. Tapi ada keadaan dia, something pelik happen to him yang kita tahu ini bukan orang kata gila-gila biasa. Majzub dipanggil. Sebab apa? Sidi Abdul Aziz bin Al-Dabbagh ini, dia ada murid, dan murid dia adalah seorang ulama besar, ulama zahir. Nama dia Ibnul Mubarak As-Sijlimasi. Kitab dia banyak kitab. Hebat-hebat. So dia karang kitab nama dia Al-Ibris fi Kalami Abdul Aziz. Dalam kitab tersebut, Sidi Abdul Aziz Ad-Dabbagh diriwayatkan pernah mensyarahkan Sahih Muslim. Dia majzub. Macam mana bila masa dia hafal Sahih Muslim, boleh syarahkan Sahih Muslim lagi sesuai dengan sumber asal. Ini tu nama dia majzub. Orang majzub tak boleh jadi guru. Guru mursyid tariqah tak boleh. Orang zahir tak boleh mengaji dengan dia. Ini pemberitahuan. Akan tetapi apabila dia berkata benda yang zahir seperti ini, ada fawaid. Mungkin tidak kepada ilmunya, tapi kepada refleks kita. Kan? Kita tak ambil ilmu dari dia, tak belajar dari dia. Tapi kisah dia itu untuk kita renungkan dan kita reflekskan pada diri kita. Ini yang dibuat oleh Sidi Abdul Aziz Ad-Dabbagh dalam kitab Al-Ibris dia. Dan dia kata benda yang accurate. Ada yang kata, oh tak boleh, dia ni sesat lah, dia ni kafir lah, dia ni. Ada yang sampai kutuk macam tu. Saya bagi tahu, buka kitab Fadailul A'mal Syekhul Hadis Zakaria Al-Kandahlawi. Dalam tu Syekh Zakaria Al-Kandahlawi, saya tak tahu dibaca ke tak di Masjid Mulia. Jadi kalau dibaca lah kita Fadailul Amal, dalam tu diambil, dinukil kalam Sidi Abdul Aziz Ad-Dabbagh. So cuma nak kata Syekhul Hadis Zakaria Al-Kandahlawi itu sesat. Yang karang 20 jilid, 10 jilid kitab Syarah Muwatta Imam Malik, meninggal di Madinah Al-Munawwarah Al-Madani. Hadirin wal hadirat, that's why you have to be careful with our words. Nak sesatkan orang, fikir 10 kali. Orang klaim
Dia lawan tasawuf, lawan tarekat, dia bawa bendera Deobandi. Bawa bendera saya Deoband. Kita menyesatkan tarekat ni sesat, tarekat tu sesat. Dia kata apa ni? Deoband tak sesatkan Sidi Abdul Aziz Ad-Dabbagh. Syekh Zakaria Al-Kandahalawi ni ulama Deoband. Dia kata tak betul. Tak payah bawa nama Deoband kalau tak belajar betul-betul kat Deoband. Betul-betul belajar 6 tahun, 10 tahun. Kalau setakat celup pergi Deoband, letak nama Deoband, orang boleh. Saya pergi ziarah Deoband, saya minta hadis, dia bagi saya sanad hadis. Aiman Al-Deobandi. Boleh tak? Mana boleh. Deoband ni kalau nak belajar, saya bawa manhaj Deoband. Means you betul-betul belajar dekat situ. Bawa manhaj tersebut. Bawa betul-betul belajar keluaran dari situ. Ini hadirin wal hadirat hafizakumullah. Fakun min qabilil minnati wa la takun min qabilil amali. Oleh yang demikian, jadilah kamu dari kalangan orang yang mendapatkan anugerah, bukan orang-orang yang beramal. Jadi dalam petikan ini, kita ni susah untuk lari daripada perasaan bahawa kita yang berbuat. Saya yang ibadah ni saya, itu susah. Apabila susah, kita kena mula dengan jadilah yang oleh yang demikian, jadilah kamu dari kalangan orang-orang yang mendapat anugerah. Kita rasa bukan, kita tak boleh keluar. Kita jadi berusaha, alhamdulillah Allah takdirkan aku beribadah. Itu minnah. Allah bagi kita anugerah. Kita ada pada pagi hari ini berjamaah di solat subuh di sini. Orang yang tak solat subuh jamaah, jangan kita condemn dia. Apa ni? Jangan. Kita, berarti Allah belum menganugerahkan mereka kesempatan untuk jamaah subuh. Ini tuan-tuan. Supaya tidak ada dalam hati kita, tuan-tuan, perasaan sombong. Kita kena hati-hati bab ni. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Fakun min qabilil minnah wala takun min qabilil amal. Ini kesimpulan keempat yang merangkumi tema perbahasan risalah ini. Seorang hamba yang beribadah kepada Allah Azza wa Jalla janganlah disibukkan dengan melihat amal semata-mata, tetapi lihatlah tujuan teragung di sebaliknya, iaitu kecintaannya kepada Allah dan bantuan Allah di sebaliknya yang merupakan penzahiran kecintaan Allah kepadanya. Iaitu kenapa Allah pilih kita ada di masjid yang mulia ini pada pagi ini. Kita bersyukur kerana Allah mencintai kita, kita mencintai Allah. Cuba kalau Allah tak cinta kita, Allah takdirkan kita yang buruk-buruk, na'udzubillah min zalik. Kita patut kesian dengan orang yang tidak mendapat hidayah, kaya-kaya tapi tak nak solat, tak nak beribadah. Kita kesian sebab Allah uji dia dengan kenikmatan yang sementara. Dia lupa akan mendapatkan kenikmatan yang paling agung, iaitu istiqamah dalam agama dan beramal. Kesian mereka. Dia tidak dicintai oleh Allah. Kalau Allah cintai dia, Allah redai dia, Allah jalurkan, Allah jalankan, Allah buatkan dia itu ada di masjid ini. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Ini kita kena perhatikan perkara ini, tuan-tuan. Menjauhkan amalan, bukan menjauhkan amalan, menjauhkan untuk melihat amalan. Aku hebat, ni aku buat pencapaian amal. Jangan.
Ini bukan KPI untuk melakukan seperti itu. KPI kita adalah bersyukur kepada Allah. La in syakartum la azidannakum la in kafartum inna azabi lasyadid. Jadi kita patutnya KPI kita berapa banyak keikhlasan yang ada dalam hati kita. Syukur kita kepada Allah. Redha kita kepada Allah. Hadirin wal hadirat. Doa. In arraftahu sakanta wa in jahiltahu taharrakta. Jika kamu mengenalinya, maka kamu akan tetap tenang. Jika kamu jahil tentangnya, maka kamu akan bergerak-gerak tidak tenteram. Jika kamu kenal Allah Azza wa Jalla, maka kamu akan beribadah dengan kejujuran dan keikhlasan dan tawakkul yang berterusan. Lalu ianya membawa kepada ketenteraman dalam kehambaan. Sebab orang yang benar-benar mengenal Allah, orang yang benar-benar tahu hakikat ibadah ini tidak bukan datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah takdirkan. Maka dia tidak akan berasa kenapa Allah macam ni. Kenapa Allah dia tahu. Dia tidak akan merasa tidak puas hati, sombong, bongkak, kedekut. Justru dia mengenal Allah, mudah bagi dia beramal. So dia tahu ni bukan diri dia, dia takkan rasa penat. Yang buat Allah, yang jalankan Allah. Dia datang kerana Allah. Dia tak rasa sombong kerana ini Allah yang jalankan. Dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tauhidul af'al. Cuma perkara ini takkan boleh tuan-tuan rasakan. Takkan boleh tuan-tuan capai. Melainkan dengan amal. Melainkan dengan adanya istiqamah. Beramal terus menerus akan membawa rasa mahabbah tadi. Akan merasakan bahawa bukan aku. Dia dah lupa dengan amalan dia. Dia buat ni, dia dah buat. Dia bukan merasakan nikmat syuhud, penyaksian kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Jika kamu tidak mengenal Allah Azza wa Jalla, kamu akan sentiasa melihat perbuatanmu. Jadi jika kamu tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, kamu akan sentiasa melihat perbuatanmu, lalu merasa kepayahan beramal, sehingga kamu juga menikmati rasa beramal tersebut. Ia boleh membawa kepada akhirnya bersikap ujub, takabur dan sebagainya. Jadi kalau kita tidak mengenal Allah, kamu akan sentiasa melihat, wah, penatnya beramal. Alhamdulillah aku mencapai. Belajar tinggi-tinggi, oh hebat aku dapat mencapai. KPI yang dah buat. Sebab kita kat sekolah kita dilatih oleh kerajaan kita. Maksud dia oleh KPM kita, cikgu-cikgu kita, maktab-maktab pun dah didik cikgu kita. Cita-cita awak apa? Awak kena belajar sungguh-sungguh. Ini awak yang buat. Bila dah dapat
Perlu kita banggakan bagaimana dia dengan orang yang penuh gigih telah melakukan. Kau patut bangga dengan diri kau. Ini adalah pencapaian engkau. Habis. Ini hilang tauhidul af'al. Tapi Ustaz, kalau kita kata ni semua Allah yang buat, nanti dia malas. Betul. Tapi dengan cara yang betul, bukan keruih pada hakikat tadi. Terus pada hakikat tadi habis jadi macam orang yang sesat-sesat tu. Tak nak solat, tak nak apa. Ini Allah yang buat. Dia dari bawah sedikit. Dan amal. Bimbingan ini tidak boleh berdiri sendiri, melainkan disertakan dengan amal. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan, kalau tengok zaman dulu, waktu saya kecil dulu, saya kecil ni tahun 80-an, awal 90-an. Lepas atuk saya tak ada, saya dah jarang lah. Tapi waktu atuk saya ada dulu, rahimahullah ta'ala, dia meninggal kalau tak salah tahun 1994 atau 1993 atau 1992, saya pun dah lupa. Tapi waktu saya kecil saya ingat lagi. Sebab bila dia pergi kat masjid ni atau masjid Madrasah Hilaliyah, surau Madrasah Hilaliyah, Madrasah Hilaliyah bawah sini, itu saya ingat lagi. Memang dia selalu Khamis malam Jumaat ada majlis zikir. Bukan kuliah semata-mata. Majlis zikir. Selain daripada tahlil, yasin, baca Al-Quran. Kita waktu Ramadan tadarus memang diberi seorang. Saya tak boleh baca lah. Waktu tu tadika lagi sebelum tadika. Saya tengoklah. Datang baca ramai-ramai. Lepas tu ada malam khataman. Kita buat pulut kuning. Sebab saya sunat di masjid. Kat belakang saya kena sunat. Saya ingat lah waktu tu kami semua orang budak-budak. Tapi siapa dengan budak-budak dengan saya tu saya tak ingat lah mana. Memang dah tak ingat lah siapa-siapa. Tapi saya termasuk budak-budak yang merengek lah kena sunat kat belakang. Nombor saya, tapi nombor saya ingat lagi. Nombor saya nombor 6. Sampai hari ni saya ingat waktu saya sunat tu, saya nombor 6. Dah jadual. Atuk saya masih hidup. Berarti 1994 dia punya. 93 atau 94. Sejak 1992 saya disunat tu, saya bawa lagi nombor tersebut. Saya ingat lagi sampai hari ini. Nak kaburkan dia. Masjid kuliah ilmu dan zikir amal tak pernah dipisah. Tak pernah dipisah. Saya tak suruh, ni bawa zikir, tarekat ke apa. Bukan. Bukan itu yang saya maksud. Tapi zikir-zikir umum. Hari Jumaat baca surah Al-Kahfi beramai-ramai. Misalannya. Waktu itu yang saya ingat Yasin, selain Yasin, saya tahu kat sini masih buat lah. Saya tak tahu Madrasah Hilaliyah buat ke tidak. Tapi kena buat. Tahlil dia yang agak panjang. Ada Ya Latifu Ya. Itu belakang tu saya ingat lah. Waktu tu Imam Ilyas ke siapa saya tak ingat. Tapi saya waktu kecil tu lah yang saya duduk pusing kepala saya macam ni. Tu saya ingat. Waktu tu bukan hanya Khamis malam Jumaat, tapi ada beramal lah. Cikgu Razak masih ada. Waktu tu dia buka rotan. Memang saya selalu kena rotan. Sebab saya selalu ikut soft orang tua. Lepas tu biasalah kita ni budak tak sunat lagi. Dia pijak kaki sana, pijak main pijak kaki budak sebelah. Dia macam ni. Dia marah, disuruh ke belakang. Ada geng-geng yang bagi saya kurang mengerti. Dia duk kata, ini masjid kurang rahmah, tak rahmah dengan budak. Siapa kata? Dalam mazhab Syafi'i jelas
Kita tak usik. Ada masjid ni usik, tak ada. Cikgu Razak tak usik. Dia rotan kita tu suruh buat soft supaya kita tertib. Bukan, kau jangan bila datang masjid kau keluar. Mana ada. Itu nama dia straw man fallacy. Buat-buat cerita lepas tu kena kan. Kita buat soft kat belakang tu supaya budak-budak soft kat situ dia tidak, macam saya kata lah, duduk soft dengan orang tua, duduk pegang kita, dan tak boleh kalau dia tak sunat lagi. Contoh dia, antara kulub dia tu, kulfah kita bagi dalam bahasa Arab, dengan zakar dia tu, kalau ada air kecil kita pegang, kita hamilun najasah. Itu dalam mazhab Syafi'i, jangan nak tipu. Itu jelas dalam mazhab Syafi'i. Kalau kata itu tak betul, itu menyalahi sunnah, berarti kau mengatakan bahawa mazhab Syafi'i menyalahi sunnah. Janganlah nak mengaku ikut bermazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i memang jelas perkara ini, bukan buat-buat. Dalam kitab-kitab mazhab Syafi'i. Jangan nak bezakan Imam Syafi'i dengan Syafi'iyah pula. Nak bahas benda tu, tipu orang awam boleh. Tapi dengan ulama tak boleh. Itu satu. Yang kedua, dalam kitab mazhab Syafi'i jelas. Lelaki lepas tu kanak-kanak. Lelaki dewasa, rajul. Soft. Setelah soft rajul, soft kanak-kanak. Itu ada dalam kitab fikih mazhab Syafi'i. Jadi bukan tidak ada. Boleh buka dalam kitab Muqaddimah Hadramiyah Bafadhal. Dalam kitab Hasyiah, dalil dia apa? Dia bagi dalil. Tak ada dalil, itu pendapat ulama. Ada dalil. Tak hafal dalil bukan berarti tak ada dalil. Boleh buka dalam Hasyiah Imam Tarmasi, Syekh Muhammad Mahfuz Tarmas, Jawa. Tapi dia tulis dalam bahasa Arab, lebih fasih dari kita yang duduk kat sini. Dia tulis dalam dia punya syarah 7 jilid tu, dicetak tu 7 jilid bahasa Arab, Hasyiah Tarmasi. Dia bagi dalil-dalil. Ini bukan dalam kitab tu saja, dengan kitab mazhab Syafi'i yang lain banyak. Dan saya kata kat bawah, kita jangan tertipu. Kita nak buat apa yang ramah. Ramah dengan apa? Ramah dengan kanak-kanak. Ni ramah. Masjid ni dah buka ramahkan dengan budak-budak dia datang. Cuma bila solat dia ada soft di sini. Ustaz, sebab ada soft ni saya tak naklah pergi. Itu bukan sebab budak-budak kita tak ramah. Tu kita kena didik budak-budak, kena bagi tahu dia. Tetap kena datang. Saya dulu kena rotan, bukan tak kena rotan. Zaman tu zaman rotan. Sekarang dah tak ada rotan. Cikgu Razak rotan saya. Tapi rotan itu membuat saya disiplin. Ni betul, membuat kami satu adik-beradik ni semua disiplin. Abang saya semua kena dengan saya sekali. Sebab atuk kami bawa berlima, bawa berempat ni. Berempat ni yang datang sini. Dan saya ikut. Cuma alhamdulillah lah, saya baik sikit lah. Tak baik sikit sebab budak lagi. Atuk saya letak sebelah saya. Ni contoh dia. So aman, kena aman. Surah Al-Kahfinya, apanya itu kena aman. Kalau di masjid dekat masjid lain tu dia ada macam-macam. Kadang-kadang dia orang baca makfurat kan. Di dalam budaya kita di Nusantara ni membaca Ratib Al-Haddad, Ratib Al-Attas yang pernah saya baca di sini. Itu bukan karangan ulama, bukan. Itu semua daripada hadis Nabi. Cuma yang menyusun itu dia susun hanya ini, hadis ini, doa Nabi SAW. Murid dia disandarkanlah ini ratib. Ya, disusun oleh fulan kan, Ratibul Haddad. Itu saja. Kalau kita buang nama Al-Haddad tu, kita letak nama Ratib Haddad tu kita buang, kita letak nama Al-Ma'thurat. Tuan-tuan pun beramal. Oh, ini datang daripada Nabi Ma'thurat. Sama saja. Tapi itulah kita manusia hari ini, fala musyahata bil asami pada fahmil ma'ani. Imam Ghazali dah pesan, jangan kau sibuk dengan nama, tengok esensi. Kita terlalu sibuk dengan nama. Nama maksurat kita pakai Ratibul Haddad. Ini bid'ah Rasul, ini bukan Rasul punya, ini ulama punya. Bukan, tengok isi dia. Isi dia tu semuanya daripada hadis Nabi tu. Maksud dia sama. Kalau susah nak kabur, ni saya beritahu Syekh Profesor Dr. Abdul Razak As-Sa'di
Dia bagi tahu, kalau susah sangat kau nak beramal, sebab kononnya bid'ah Rasul tak buat, kau buka kitab Al-Azkar, kau beramal dengan kitab Al-Azkar Nawawi pun dah cukup dah. Kitab Al-Azkar Imam An-Nawawi, semua daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kita terlalu melihat kepada amal, sehingga kamu juga menikmati rasa beramal tersebut. Pencapaian, aku dah ni, aku dah tu, aku dah puasa, aku berhasil puasa istiqamah sejak dulu sampai sekarang, Senin dan Khamis. Takabur. Ini bukan tuan-tuan, tengok diri saya sendiri. Kita ni memang Masya Allah banyak sangat penyakit hati. Ia boleh membawa kepada akhirnya bersikap ujub, takabur dan sebagainya, sombong. Ini akan membawa kepada sikap sombong, akan membawa kepada sikap takabur, ujub, rasa hebat. Hadirin wal hadirah hafizahullah. Fal muradu ayyakuna wa la takun. Sesungguhnya yang dikehendaki bahawasanya tentang dialah yang wujud, bukan kamu yang sepatutnya merasakan wujud. Jadi sesungguhnya yang dikehendaki daripada ibadah dan amal ketaatanmu kepadanya, kepada Allah, adalah agar kamu menyaksikan hakikat kewujudan, ketuhanan, keagungan, keesaan dan kesempurnaanmu. Bukan tentang keakuanmu, bukan tentang diri kita, tapi hakikatnya Allah yang berbuat. Sebab itu dia kata dalam bahasa Arab, fal muradu ayyakuna wa la takun. Kana di sini bukan kana naqis tapi kana tam. Kana tam tu wadhu tamamin ma bi raf'in yaktafi. Kana tam adalah kana yang wadhu tamamin ma birafi, dia cukup dengan makmul marfu, yaktafi, cukup. Jadi dia cukup yang berbuat, yang menjadikan itu, iaitu Allah. Dalam ilmu nahwu dia tak perlu kepada khabar. Dalam ilmu adalah ilmu tauhid, dalam ilmu tasawuf, hakikatnya Allah yang jalankan. Dia cukup dengan keberadaan Allah tanpa keberadaan khabar, iaitu kita. Kita ini isi daripada khabar Allah. Hadirin wal hadirah abidallah. Jadi Al-Imam Al-Qushairi, kenal kan Imam Qushairi, seorang ulama sufi terkenal. Dia sebelum Imam Ghazali 400 lebih. Dia ada karang kitab nama dia Risalah Qushairi yang tebal. Dah diterjemahkan bahasa Inggeris, bahasa Indonesia, bahasa Melayu elak. Orang Melayu tak baca. Orang Melayu ni memang tak rajin membaca. So Imam Qushairi ni dia ada karang kitab nama dia Risalah Qushairiyah. Saya duduk dekat negara orang putih ni, saya kagum orang putih ni memang rajin baca. Jadi walaupun dia bukan academician, dia baca. Dia beli buku yang dia boleh baca lah, bahasa Inggeris. Dia baca. Jadi ada orang awam ni, orang awam yang tak ada degree pun dah turun. So dia ni, dia ada neighbor Islam, neighbor Muslim. Bila orang tengah kecoh dengan 9/11, ya, 9/11, tahu dia buat apa? Dia beli buku, dia nak tahu betul ke sebab aku tengok neighbor aku baik. Dia beli buku terjemahan tentang Islam, dia baca sendiri. Wah, ini hadirin wal hadir abidallah. Dia baca tentang Nabi Muhammad, dia baca walaupun pelan, dia baca untuk faham. So dia cakap, tak ada aku baca buku dia, tak adalah yang macam digambarkan. Tak betul. Sebenarnya Nabi Muhammad ni tak nak perang, dia kata. Tapi dia diperangi. Perang Badar tu harta dia diambil. They are taking their right. Tu perang Badar. Perang Uhud,
dia kena serang. Lepas tu perang Khandaq dia kena serang. Mana ada dia perang? Yang dia perang, dia kata, yang dia perang, Futuh, dia bagi apa? Fathul Mekah. Itu pun tak jadi perang. Sebab Mekah buka pintu. Buka pintu untuk diorang masuk. Diorang masuk dengan damai. Ini cerita yang di khabar setelah dia baca sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tak boleh ukur dengan beberapa orang di dalam sebagai orang Muslim. Dia kata dia tak boleh. You nak ukur Nabi dia. Dia kata situ. So dia bacalah buku sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia nak cerita orang putih. Jadi Imam Kushairi, dia ada banyak kitab tasawuf. Jadi kalau tuan-tuan nak kenal ni, baca kitab terjemahan dia dalam risalah Kushairiyah. Itu ada dalam bahasa Inggeris atau bahasa Indonesia, walaupun bahasa Melayu tak ada. Kalau ada, alhamdulillah. Baca. Dalam bahasa Inggeris tu yang saya sukalah terjemahan dia, tapi saya pakai bahasa Arab. Dia ada satu lagi kitab yang tuan-tuan kejut. Nama kitab dia Nahwul Qulub. Nahwu tu ilmu nahwu sorof. Nahwul Qulub. Kalau secara literal boleh kita maknakan contoh hati. Tapi dia nak menerangkan bagaimana bahasa Arab itu berfungsi sebagai ilmu tasawuf, menerangkan tentang hati. Hebat. So ditulis oleh ulama selanjutnya yang bernama Syekh Ali Maimun, Said Maimun Al-Ghumari. Dia meninggal abad ke-7 ke-8 Hijriah. So dia ni setelah kejatuhan Andalusia. Dia karang kitab nama dia Syarah Tasawuf ala Kitab Jurumiyah. Jadi Jurumiyah tu ilmu nahwu ni, dia ada syarah tasawuf dia tuan-tuan. Ini. Seronok saya baca tu, masya-Allah. Macam mana dia buka. Itu dia kata. Secara nahwu yaqulu kat sini adalah kanatam. Kanatam tu maksud dia tak perlu kepada khabar. Kalau kita ilmu nahwu kata, dia tu bererti wujud. Bila itu penjelasan nahwu dia, penjelasan tasawuf dia. Tengok. Fal muradu ayyakuna wala takunu. Kenapa? Kerana sesungguhnya yang dikehendaki, yang kita cari itu adalah tentang dialah yang wujud. Bukan kamu, bukan kita yang wujud. Kalau orang tak faham, dia kata, ini wahdatul wujud. Dia kata kita ni semua tak wujud, ini semua Tuhan lah. Itu kufur. Yang maksud daripada sini, Allah lah yang wujud sejatinya. Kewujudan kita ni nampak macam wujud. Hakikatnya ini adalah semua ta'aluk tanjisi hadis bagi af'al Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat kudrah Allah Subhanahu wa ta'ala. So kenapa korang nak bangga, nak rasa sombong, nak rasa hebat? Kenapa kita semua nak merasa macam tu? Semua patut merasa, kita semua patut merasakan bahawa hakikatnya Allah yang jadikan semua ni. So kita tak perlu nak sombong. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan Allah yang takdirkan. Jadi kita tahu ini kebesaran Allah. Suatu benda yang besar terjadi ini adalah ketentuan Allah, keagungan Allah, kebijaksanaan Allah. Allah yang tentukan segala-galanya. Hadirin wal hadirat, hafizakumullah. Ini fal muradu ayyakuna wala taku. Tujuan utama daripada
pengajian ini. InsyaAllah saya iktifakkan sekadar ini. Segala salah silap saya mohon maaf sebesar-besarnya. Selanjutnya insyaAllah pada minggu-minggu yang ke hadapan kita meneruskan sampai khatam. Saya tengah fikir apa kitab yang sesuai untuk kalau dah khatam insyaAllah. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.